Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Nama saya Cikgu Daniel, guru RBT kamu, dan pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kita punya pembelajaran kita yang mana kita pada hari kelas yang lalu kita dah belajar sampai bidang dalam reka bentuk dan teknologi. So pada pagi ini kita akan belajar pula mengenai elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. So, kamu boleh buka lah nota yang saya bekalkan kepada kamu tu. Okey. Jadi, di sini saya akan menggunakan rujukan buku teks lah. Okey. Sama aja yang nota yang saya bagi tu pun rujukan buku teks juga. Semua saya ringkaskan. Okey, kita boleh tengok dekat sini. So, hari ini apa yang kita akan belajar 1.1.2 iaitu elemen reka bentuk. So, apakah yang dimaksudkan dengan elemen reka bentuk? Iaitu perkara yang dapat membantu menzahirkan idea seseorang dalam bentuk lukisan atau lakaran. Okey, itu adalah definisi bagi elemen. Apa dia? Iaitu yang boleh membantu seseorang itu menzahirkan. Maksud menzahirkan ni maksudnya menampakkan idea seseorang itu dalam bentuk sama ada lukisan ataupun lakaran. Okey, lukisan itu adalah lukisan, lakaran itu adalah berbentuk jenis lukisan, sama saja. Okey, so dalam satu lukisan tu mesti kena ada elemen-elemen ni. Ada garisan, ada rupa, ada bentuk, ada tekstur, ada saiz, ada warna dan ada ruang. So 7 benda ni, okay, kamu kena ingat sebab 7 elemen ini kamu akan guna pakai sampailah kamu tingkatan 3. So kamu kena tahu garisan tu apa, rupa tu apa, bentuk tu apa. Kan, tekstur tu apa, saiz tu apa, kena ambil tahu ah. Kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan garisan. Contoh nanti kalau soalan keluar, dia akan bagi satu gambar lukisan. Okey, ataupun dia bagi gambar satu gambar lakaran, contoh gambar kasut. Okey, so kita kena cari elemen-elemen yang ada dekat kasut tu. Ada tak garisan kat situ? Kalau ada nanti, okey, tulis garisan. Kemudian rupa tu dekat mana duduk. Okey, kemudian bentuk dekat kasut tu kat mana bentuk dia. Okey, tekstur tu. Okey, kita akan bincangkan benda ni satu persatu. Setiap elemen tersebut. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, saya dekatkan. Okey. So, kita tengok apakah yang dimaksudkan ataupun definisi bagi garisan. Okey. Garisan ialah cantuman atau sambungan siri titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. So, terdapat pelbagai jenis garisan iaitu setiap satunya mempunyai peranan yang tersendiri. So, ada banyak jenis garisan yang ada dekat dalam lukisan ataupun lakaran. Sebagai contoh yang pertama sekali ialah membahagikan dua ruang kawasan. Kalau kamu tengok contoh dalam buku teks ni, iaitu sebagai contoh pelan lantai, bilik tidur dan jadual. Ini adalah lakaran ataupun kita panggil sebagai lakaran awal. Okey, yang membahagikan antara bilik tidur dengan tandas. So ada ruang-ruang yang telah dipisahkan, betul tak? Di mana ada satu rumah tu tempat yang sama. Sebagai contohnya, situlah bilik air, situlah tempat mandi, situlah tempat nak buang najis, situlah tempat nak makan, kan? Tak kan? Dia ada asing. Okey, sini bilik air. Okey, sini tandas. Okey, sini tempat makan, sini bilik tidur, sini ruang tamu. Kan? Ada kan rumah kita? Semua ada macam tu. Ataupun contoh yang kedua, jadual. Ini jadual apa? Okey, line yang pertama adalah jadual. Contoh dia bagi bahan nak memasak. Okey, kalau yang ni pula adalah dia punya harga dia. Okey, wang ringgit yang perlu dibayar. Okey, yang keduanya ialah menunjukkan pergerakan arah atau aliran. Ini selalunya kita nampak dekat mana? Yes, dekat jalan raya. Okey, kita nak tengok jalan tu pergi ke kiri ke kanan, maka itu adalah garisan. Menunjukkan arah. Baik, yang ketiganya ialah menunjuk Allah. Okey. Yang ketiga adalah menunjukkan perhubungan antara elemen. Okey, sebagai contohnya gear. So gear yang dua-dua contoh yang dia bagi ni, gear ni bergerak antara satu sama lain. So dia akan berhubung. Okey, gear ni dia akan berhubung dengan ini. Gear yang ni akan berhubung dengan ini. Gear serong dengan gear helix. Okey. Dan yang seterusnya lagi ialah mewakili kenapa dia lari? Okey, yang seterusnya ialah mewakili ketegangan antara dua titik. Sebagai contohnya tali gitar. Okey, ketegangan antara dua titik ni. Titik ni dengan titik yang ni. Okey, so dia mewakili ketegangan antara dua titik. So yang seterusnya lagi ialah menunjukkan kestabilan dan kerehatan. Sebagai contohnya garisan melintang. Okey, ni garisan melintang ni pada
batu-bata ni melintang lah. Okey, dia susun tak sama kedudukan. Okey, menunjukkan apa? Menunjukkan nak bagi stabil. Itu adalah garisan juga. Okey, kalau tengok contoh yang lain lagi yang dia bagi, iaitu menunjukkan keseimbangan. Sebagai contoh jam, tali jam ni nampak garisan ni straight kan, menunjuk garisan menegak kan, menunjukkan keseimbangan. Sini pun sama seimbang dengan yang ni pun sama seimbang, tak ada yang lebih. Baik, yang seterusnya ialah menunjukkan daya gerakan yang dinamik. Sebagai contohnya garisan serong pada kotak. Ini contoh kotak dah. Kalau kotak hiasan selalunya adalah benda-benda ni kan. Okey, yang seterusnya ialah mewakili gerakan dan tenaga yang berpadu. Contohnya pipe air gerakan dan tenaga yang berpadu. So, contoh macam pipe air lah. Okey. Yang seterusnya ialah menunjukkan objek itu dekat jika garisan tebal digunakan. Garisan nipis dan atau halus menunjukkan objek itu jauh, nampak. Kalau dia dekat, dia akan nampak tebal kan. Tulisan dia punya lakaran dia kan, lukisan ni kan. Tapi kalau dia duduk jauh-jauh ni, nampak tak? Okey, dia makin nipis. Menunjukkan apa? Menunjukkan objek itu dekat. Semakin dekat, semakin tebal lah kita punya lukisan. Okey, semua yang ni adalah termasuk dalam garisan. Jadi kena ingat, kalau dia bagi contoh satu gambar kasut, so kamu kena nyatakan ada tak garisan dalam kasut tu. Kalau ada, di mana? Okey, kita cerita. Okey, seterusnya ialah rupa. So, rupa ini adalah apa dia? Iaitu hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaan. Rupa mempunyai permukaan yang rata dan bergarisan di luar sebagai sempadan yang mengelilinginya. Okey, ini adalah contoh rupa. So, rupa terbahagi kepada dua. Kalau kita buka nota yang saya bekalkan kepada kamu tu. Okey. So, ini adalah rupa. So, rupa ni, dia akan ada bentuk dia macam ni sahaja. Okey, dia ada dua jenis. Yang pertama geometri dan yang kedua ialah organik. Okey, saya buka balik buku teks. Mungkin kamu boleh mudah faham. Okey, so yang gambar-gambar dekat bawah ni, gambar bulatan, lonjong, segi empat dan sebagainya. Ini adalah semua kategori rupa geometri. Okey, rupa apa? Rupa geometri ataupun kita panggil sebagai rupa 2D. Okey, kalau yang seterusnya, yang kedua dalam rupa ialah organik. Okey, so ada dua lah. Yang pertama adalah geometri, yang kedua organik. Organik macam mana pula lukisan dia ataupun rupa dia? Rupa dia macam ni contoh dia. Okey, iaitu mempunyai permukaan yang bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Okey, ini adalah organik. Okey, yang seterusnya kita nak cepat sebab ada lagi 5 lagi. So, bentuk. Okey. Bentuk ialah objek yang mempunyai ruang isi padu dan mempunyai lebih daripada satu permukaan. So, dia terbahagi kepada dua jenis, iaitu yang pertama adalah konkret, yang keduanya ialah abstrak. Ingat lagi tak konkret dengan abstrak ni? Saya pernah cerita dulu kan? Yang kelas yang pertama dulu kan? Okey. So, kita buka balik nota kamu, mungkin kamu senang untuk faham di sini. Okey, konkret. Okey, ada isi padu apa bentuk ni Okey, so dia ada konkret ni apa dia? Iaitu ada bentuk dan boleh dipegang. Kalau ilusi ataupun abstrak, contoh yang kedua adalah bentuk, ialah bentuk yang kelihatan 3D, gambaran. Okay. Ada 3D gambar. Ini contoh kelihatan 3D. Okay. Okay, ini contohlah kerusi ya. Baik, yang seterusnya ialah tekstur. Tekstur ni apa dia? Tekstur ni adalah tekstur ni adalah impak ataupun kesan terhadap orang yang melihat. Okey, kesan ataupun yang memberi impak atau kesan terhadap orang yang melihat sesuatu permukaan pada lukisan atau objek. So, dia memberi impak. Impak ni apa? Dia memberi rasa. Okey, dia akan memberi rasa. Okey. So, kita boleh rasa dia dengan apa? Dengan sentuhan. Sama ada kita rasa dia kasar ke, licin ke, halus ke, kesat ke, lembut ke, keras ke, berkilat ke. Okey. Kalau contoh kita pegang baju kita ni, okey. Contoh baju. Dia rasa apa? Rasa licin. Itulah tekstur. Okey. Rasa apa yang kita rasa. Okey. So, ada dua jenis. Yang pertama adalah jalinan tampak ataupun tekstur tampak, iaitu dapat dilihat, tidak dapat dirasa melalui sentuhan. Sebagai contohnya ialah pembalut hadiah, kertas dinding. Okey, sayap rambut ini kita tak boleh nak rasa melalui sentuhan. Tapi kalau yang ni, yang kedua ni adalah sel yang sentuh, kita dapat lihat dan dapat dirasa dengan sentuhan. Okey. Yang seterusnya ialah size. Okey, kita buka balik buku teks. Saya akan berpindah-pindah cepat.
Sebab mungkin kamu ada yang tak faham dalam full text ni, so dia dah buat nota ringkas kat situ. Okey, size ialah ukuran atau dimensi bagi suatu objek. Saiz boleh digunakan untuk menunjukkan kesan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Sebagai contoh yang ni. Okay, ada botol air yang saiz dia 1 liter. Ada botol air yang saiz dia 500 mm. So, berbeza saiz dekat situ. Okay, boleh faham? Okay, yang seterusnya adalah warna. Warna ialah kesan melalui pembalikan cahaya ke atas suatu objek. Kesan yang diberikan ialah secara langsung kepada mata, emosi, psikologi dan orang yang melihat dan menggunakannya. Okay, so ada 3 jenis warna. Yang pertama ialah warna primer ataupun warna utama. Yang kedua adalah warna sekunder. Dan yang ketiganya adalah warna tertier. So, ini adalah contoh-contoh bagi warna, 3 kategori warna tersebut. Ini ada warna primer ada 3, iaitu merah, kuning dan biru. Kalau warna sekunder ada jingga, ungu dan hijau. Kalau warna tertier ada banyak. Okay. Tengok dalam nota saya ada letak tak warna? Yes, ada. Okay, ni ada contoh-contoh untuk warna 3 kategori itu. Okey, baik. Kita masuk pula kepada jenis warna. Okey, so warna ada yang panas, ada yang sejuk. Okey. So warna panas macam mana? Warna panas adalah warna yang terang dan jelas. So ini adalah jenis warna yang terang dan jelas. Kalau warna sejuk pula macam mana? Iaitu warna yang memberi kesan cahaya yang rendah. Kalau warna ini memberikan kesan redup, tenang dan damai serta menyejukkan mata memandang. So ini adalah contoh-contoh bagi warna yang panas, warna yang terang dan warna yang sejuk adalah warna yang rendah. Okey, dekat contoh ni saya dah bagi dah. Okey. Terang, jelas, kemudian kesan cahaya yang rendah. Okey, kita masuk pula yang seterusnya iaitu ruang. Okey, ruang. Okey, ruang yang terakhir, ruang. Ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek dengan lebih jelas. Okey, tak faham? Kita buka sini contoh saya. Boleh faham. Okey, kawasan kosong yang dikelilingi elemen garisan supaya lebih jelas. So ada 2 jenis. Yang pertama adalah nyata fizikal, ruang nyata fizikal, dan yang keduanya ialah ruang ilusi. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ruang nyata fizikal iaitu ruang sebenar antara objek berhampiran. Okey, so ada 2 jenis. Yang pertama adalah ruang terbuka dan yang keduanya adalah ruang tertutup. Okay, ruang terbuka ni ada contoh padang, taman bunga, pantai. Yang terbuka ruang. Okey, kalau contoh ni kawasan apa ni? Kawasan pantai. So sini ada kawasan pantai. Okey, depan tu ada kawasan ni kan. Okey, so ruang. Okey, kalau ilusi pula, objek ruang gambar yang terhasil dalam bentuk lukisan. Okey, sebagai contohnya adalah catatan ataupun seni fotografi. Okey, kalau tak faham kita tengok teks. Okey, nampak. Ini teks. Okey, kamu boleh baca nanti Okey, saya rasa setakat itu dahulu untuk kelas kita pada hari ini. Kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya dalam grup WhatsApp ataupun boleh DM saya secara personal, saya akan jawablah. Okey. Jadi tugasan kamu nanti saya akan bagi tahu dalam grup WhatsApp apa yang kamu kena buat, aktiviti ataupun tugasan kamu pada hari ini. Okey, sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.